Halo, selamat pagi. Tadi ada masalah teknikal. Kita mulakan lagi. Sekali lagi. Oke ya. Nah, jadi semalam kita berhenti di latih diri 5,1 D. Muka surat 111. Maka hari ini kita akan sambung lagi dengan standar pembelajaran mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Jadi, apa itu sebutan serupa dan apa itu sebutan tidak serupa? Ini senang saja, tidak susah. Oke, contoh ya, sebutan serupa. Untuk sebutan serupa, kita akan tengok. Untuk tengok apa nih? Tengok huruf yang ada. Contoh, E, 2, 2, sifat perpuluhan 2E, 1/3E, E/4. Oke. Jadi yang ini semua ada E, dan E. Jadi ini kelima sebutan di sini dipanggil sebutan serupa. Dan untuk sebutan serupa kita akan dapat kalau soalan ungkapan ataupun persamaan nantilah kita akan dapat tambah atau tolakkannya. Yaitu contoh E tambah 2E, okay, akan dapat 3E. Lepas tu sifar perpuluhan 2E tambah E tambah 2E akan menjadi 3/2E. Jadi kalau sebutan serupa kita akan dapat tambah ataupun tolakkannya. Contohnya 2E tolak dengan E dapat E. Oke. Jadi di sini E ini ya, E ini tidak ada huruf, tak ada nombor di depannya kan. Oke, untuk yang tak ada nombor tu maksudnya sama dengan 1E. Maksudnya sama dengan 1. Jadi 1 tu kita tak tulis 1E. Kita tak tulis 1E, kita tulis saja E. Kalau 2E, kita kena tulis 2E lah. Kalau lebih dari 1E, 1 ataupun kurang dari 1, kita akan tulis nombor tu. Kalau dia tepat-tepat 1, tak perlu kita tulis. Ataupun contoh 3B, ini lebih dari 1B. Tapi kalau B sahaja, kita tak perlu tulislah 1B. Tak perlu tulis 1B, kita tulis B saja. Oke ya. Ya, selepas tu untuk sebutan serupa, tadi saya cakap kita tengok hurufnya kan. Tapi ada satu lagi benda yang kita perlu tengok, yaitu huruf itu di mana. Huruf itu di mana? Apa maksud saya? Contohnya di sini ya, saya akan beri kamu satu. E, 1/E, E/2. Ya, di sini ada 3 sebutan. Adakah ketiga-tiga sebutan ini sebutan serupa? Ini ada E kan? Oke, tapi sebenarnya
ketiga ini, di antara 3 sebutan ini, hanya ada 2 sebutan serupa sahaja, yaitu ini dengan berdua ini. Oke, kenapa ya? Oke, kenapa yang tengah-tengah ini tidak serupa dengan yang tepi-tepi dia tuh? Oke, so tengok sini ya, kita pikir-pikirkan ya. Oke, ini yang pertama nih, kalau kita tukar ke dalam bentuk pecahan, dia akan jadi per 1 kan? Sama, 2 ini sama. Tapi, kalau kamu tengok nih yang 1 per oke, sama tak? Oke ya, ini di bawah. Ini adalah penyebut. Kalau ditukar dalam bentuk pecahan, ini pula adalah kali. Lepas tu, ini juga merupakan kali. Ya, jadi kalau nak sebutan serupa, ya semua huruf-huruf tu dia mesti dapat pergi ke sebelah atas. Sebab nanti kalau belajar bab indeks, ini akan jadi kuasa 1. Per 2 ini pun kuasa 1. Tapi 1 per ya. 1 per ini dia sebenarnya kuasa negatif 1. Jadi maka ketiga-tiga ini hanya 2 ini saja merupakan sebutan serupa. Boleh paham tak? Contoh lagi ya. Tadi saya cakap kalau sebutan serupa kita dapat tambah atau tolakannya kan. Contohnya tambah 2 per 3 Ini kita boleh, kalau 1 tambah 2 per 3, apa kita buat? Kita tukarkan 1 tu menjadi 3 per 3 kan? Lepas tu tambah dengan 2 per 3, maka dia menjadi 5 per 3. Jadi kalau untuk yang ada huruf tu, okay, so ini akan jadi 3 per 3 tambah dengan 2 per 3 ataupun 2 per 3 ini ada 9 pula. Maka dia akan menjadi 5 per 3. Tapi kalau itu di bawah, contohnya 1 per tambah 2 per 3, dapat tambah tak? Dapat ditambahkan tak? Kalau penyebutnya tidak sama. Tak dapat kan? Jadi, so ini juga salah satu bukti lah bahwa kalau huruf di bawah dengan huruf di atasnya tidak serupa. So ini tidak dapat diselesaikan. 1 per tambah 2 per 3 sajalah. Kalau betul-betul nak selesaikan, dia kena darab silang, samakan penyebut, menjadikannya 3 per 3 tambah 2 kuasa 2 per 3 ini sudah lain cerita lah ni. Okay, so ingat ni ya, kalau huruf tu di atas dengan huruf tu di bawah, tidak, kita tak boleh cakap dia sebutan serupa. Okay, selepas tu mari kita tengok lagi contoh-contoh lain.
Negatif 2, negatif M dengan negatif 3/2 M. Ini sebutan serupa. Negatif X dengan negatif 3/2 X. Yang ini tidak serupa. Negatif Y dengan negatif 3Y/2. Ini serupa. Oke, tengok, nampak tak apa perbezaan di antara ketiga-tiga ini? So ini M-nya di atas. Ini Y pun di atas. So M ini memang di atas sebab dia akan tukar menjadi M/1. Y ini pun di atas kalau kita tukar ke pecahan. So sebab dia dapat akan menjadi Y/1. X ini X ini di atas, tapi X ini di bawah. Jadi mereka tidak serupa. Lepas tu lagi, kalau AB dengan BA ini serupa tak? Serupa. Tak peduli dah depan tu nombor apa, pecahan ke, nombor perpuluhan ke, ataupun nombor bulan. Ini pun semua, ataupun pecahan tak wajar. Kita tengok huruf tu saja. So ini ada A, ada B, ada B. Okey, maka yang serupa. Sebab A darab B sama juga dengan B darab A. Maka A, B sama dengan B, A. Okey, lepas tu negatif. Kalau negatif pun sama lah. Pun masih serupa juga. Okey, sebab lepas tu tengok ni. M kuasa 2N. N kuasa 2M. Yang ini sebutan serupa ke tidak? Tidak serupa. Okey, kenapa ini tidak serupa? Sebab di sini ini kalau dipecahkan dia akan jadi M, N. Yang ini pula akan jadi N, M. Kita pernah belajar kuasa 2 dulu kan? Kalau M darab M, dapatlah M kuasa 2. Maksudnya ada 2M lah tu kalau M kuasa 2 tu. N darab N maksudnya sama dengan N kuasa 2. Maka di sini kedua-dua sebutan ini walaupun dia ada huruf yang sama, tapi bilangan huruf pula tak sama. Okay, jadi kalau nak serupa, first kita mesti pastikan yang ada huruf yang sama. Lepas tu kita pula perlu pastikannya bilangan huruf pun sama. Dan yang seperti yang saya cakap tadi tu, okey, huruf mesti di tempat yang sama. Di tempat kan? Tempat ataupun bahagian yang sama. Okey, so ini ya. Ini yang ini. 1/E, 2/E, 30/700E. Yang ini E semua di bawah. Maka mereka adalah serupa.
Kalau yang ini E per 5, E per 7, E 3E. Nah, ini semua ini ada lagi 3 per 2 E. Nah, so kelima ini E nya di atas, maka mereka pun sebutan serupa. Ya, jadi huruf mesti sama, bilangan huruf pun mesti sama kalau dipecahkan, dan huruf mesti di tempat ataupun bagian yang sama lah. Oke, so tengok lagi contoh. Kalau 5xy negatif 3yz. Nah, yang ini ada huruf yang sama, tapi ada juga huruf yang tidak sama. Jadi tidak serupa. Oke, so inilah sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Oke, kalau macam ni deh. X per Y, Y per X. Ada X, ada Y. Serupa tak? Tidak serupa. Sebab di yang sebelah kiri ini X-nya di atas ialah berkali. Di sebelah kanan ini X-nya di bawah ataupun penyebut. Jadi kedua-dua ini tidak serupa. Oke, inilah sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Dan contoh 7 tak perlulah bincang. Kamu boleh coba buat baca sendirilah. Sudah ada penjelasannya. Oke, lepas tu kita tengok latih diri 5.1i. Latih diri 5.1i. Yang ini senang saja lah. Soalan 1E. 5K dengan negatif sifar 1K. Ini serupa lah. B pula 4Y dengan Y kuasa 2. Walaupun dia nampak secara kasar dia ada YY ya. Ada Y, kedua-dua pun ada Y. Tapi ini sebenarnya dia Y. Maka tidak serupa. Okay, lepas tu C. 4. Ini panjang sikit. SRT. Lepas tu 11RTS. Okey, walaupun susunannya tak sama, satu ialah S di depan, lepas tu satu lagi S di belakang, dan R di tengah-tengah, R di depan, T di belakang, T di tengah-tengah. Tapi mereka ada huruf yang sama dan bilangan huruf yang sama. Dan juga semua di atas. So, ini adalah sebutan serupa. Dan D pula, ini D tu tak serupa lah. Senang aja nak tengok kan. Satu ialah AB, satu lagi BC. Maka, pastilah tidak serupa. Okey, seterusnya mari kita tengok ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik 5.2. Ini adalah tadi tambah tolak, ada melibatkan lagi taraf bahagi nanti.
Oke, 5,2 buku teks muka surat 113. Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Oke, jadi standar pembelajarannya ialah menambah dan menolak 2 atau lebih ungkapan algebra. Bagaimanakah Anda menambah dan menolak 2 atau lebih ungkapan algebra? Oke, jadi untuk ini, apabila menambah dan menolak 2 atau lebih ungkapan algebra, kita kumpul dahulu sebutan serupa. Selepas itu baru kita tolak atau tambah sebutan serupa itu. Ya, mari kita tengok contoh. Contoh 8 di buku teks kamu. 3x tambah 5y tambah dengan 8x tolak y tolak 9. Bagaimana kita nak selesaikan ini? Jadi mula-mula ada kurungan kan? Jadi kita perlu buangkan kurungan dulu. Jadi bagaimana kita buangkan kurungan dulu? Bukan delete macam tu saja. Tapi dia ada langkah kerjanya. Oke. Yang depan ini, yang kurungan pertama, di depan kurungan ini tidak ada apa-apa benda kan? Tidak ada apa-apa, maksudnya dia 1. Jadi 1 darab dengan 3x, dannya positif juga, maka positiflah 3x. Dan maka positif 5y, masih kekal sama. Lepas tu untuk kurungan kedua, depannya ada operasi tambah, yaitu sama dengan positif. Jadi positif ini akan didarab dengan 8y menjadi tambah 8x. 8x. Lepas tu darab lagi dengan negatif y, jadilah positif negatif, so negatif y, dan positif darab negatif 9, maka kekalnya sebagai negatif 9. Jadi itu langkah pertama, kita buangkan kurungan dulu. Selepas itu kita kumpulkan sebutan yang serupa. Jadi ini 3x dan tambah 3x. So ini kumpulkan bersama-sama. Lepas itu tambah 5y. Tolak dengan y. Kita pun letak bersama-sama dan lepas itu tolak 9. Lepas itu kita selesaikan. Sebutan yang serupa kita akan dapat selesaikannya. Akan dapat tambah tolakannya. 8 tambah 3, 11. Lepas itu positif 5 tolak 4. Tolak 1, positif 4. Dan negatif 9. Jadi inilah jawapan bagi contoh 8. Oke, seterusnya kita tengok contoh B. Wow, panjang 12 mn tolak 4pi tambah dengan 6 tambah 7pi tolak dengan 10 mn tambah pi tolak 2. Ayo, yang ini banyak sikit langkah kerja. Jadi untuk yang depan-depan tu yang sama lah macam tadi. Terus 1 darab 12 mn.
Lepas tu darab dengan negatif 4pi masih sama. Ini pun masih sama. Yang belakang nih yang lain. Oke, yang ini sebabnya negatif. Tolak. Jadi negatif darab dengan positif 10 mn menjadi negatif 10 mn. Lepas tu negatif ni darab lagi dengan positif P. Negatif positif negatif P. Lepas tu negatif ini perlu didarab lagi dengan negatif 2 di dalam kurungan ni, menjadilah positif 2. Ini kamu ingat tak apa yang kamu telah belajar di bab 1 dulu? Kita ada tipsnya kan, ada rumusnya kan. Oke, itu kita bincang kemudian. Nanti saya akan cakap. Di sini buku pun ada. Lepas itu kita susunkan semula mn dengan mn. Lepas itu P dengan P dengan P. Dan nombor itu dengan nombor itulah. So, kumpulkan bersama-sama 12 mn tolak 10 mn tolak 4p tambah 7p tambah 6 tambah 2 menjadi 2 mn. Oh, sorry ya, kehilangan 1p pula. Ada lagi, lupa tulis. Tolak p tambah 6 tambah 2. Jadi di sini P itu ada 3 sebutannya ada P ini. Negatif 4 tambah 7 tolak 1. Negatif 4 tambah 7 tolak 1. Tahu buat tak? Tak tahu buat. Kalau tahu buat bagus lah. Kalau tak tahu buat, negatif 4 tambah 7 tolak 1, yaitu 2 jawabannya. Maka ini akan jadi 2 mn tambah 2p. Lepas tu 6 tambah 2 8 lah. Oke ya. Soalnya kalau kamu keliru dengan negatif positif, nak selesaikan tu tekanlah kalkulator. Ya, sebab mesti saya tahu ramai yang tidak tahu kira negatif 4 tambah 7 tolak 1 kan. Oke. Mungkin akan ada yang akan cakap ini 12 ke negatif 12 ke positif 12 ke ataupun apa-apa saja nombor lain lah. Oleh itu paling selamat tekan kalkulator. Dan mungkin ada yang akan tanya, Cikgu, mana datang 1 tu? Negatif 4p tambah 7p tolak p. P ni tak ada 1 pun. Mana ada nombor 1 di depannya? Kan tadi saya sudah cakap, kalau 1 tu kita tak tulis huruf, tak tulis nombor. Kalau ada huruf yang tak ada nombor, maksudnya dia 1. Itulah di mana datangnya negatif 4 tambah 7 tolak 1. Oke. Jadi ini contoh 8. Tadi saya cakap nak bincang pasal ini yang negatif positif tu kan. Kalau kamu masih ingat bab 1 kan, kita ada ni nombor negatif darab nombor negatif akan dapat nombor positif.
Lepas tu, kalau nombor positif, darab nombor positif, entahnya memang positif. Dah positif lahnya. Okey, ini kamu kena ingat ni. Lepas tu kalau negatif, nombor yang negatif darab dengan nombor yang positif, dapatlah nombor negatif. Dan sama juga kalau nombor positif darab nombor negatif, pun akan dapat nombor negatif. Tak kira apa kali nombornya. So, kamu boleh ingat macam ni. Po. Po. Po, ne. Po, ne. Ini ada empat benda yang kamu boleh ingat. Mesti ingat. Tak ingat, susah nak buat ni. Tak ingat. Kalau memang tak ingat, tekan calculator lah. So, ingat. Ini po darab po dapat po darab po dapat po darab dapat darab selain daripada ada po tu yang lain tu mesti ada dua punya. Sama ada nene ataupun nene. Okey, so bila kamu buat darab, kamu ingatlah ini. Dia mesti ada dua ne dengan satu po. Selain daripada po. Yaitu positif. Ini kena ingat ni. Okey, seterusnya kita bincang latih diri 5.2e. Soalan 1. Permudahkan setiap yang berikut. 1e. 3x tolak 2y tambah dengan 5x tambah 9y. Jadi ada kurungan. Kita buangkan kurungan itu dengan mendarabkan benda di depan kurungan itu dengan benda di dalam kurungan itu. Jadi ini 1. So 1 darab 3x lah. Lepas tu inilah. Kalau tak ada nombor di depan ni, tak ada tanda di depan ni, tenang aja. Memang just buangkan terus kurungan tu lah. Lepas tu yang seterusnya positif darab positif 5x masih positif po. Positif darab positif 9y masih positif 9y. Jadi lepas tu kita kumpulkan 3x tambah 5x tolak 2y tambah 9y. Nah, selesaikannya 3 tambah 5 8. Jadi apabila kita selesaikan soalan macam ni, sebutan ada huruf-huruf tu, kita tengok, kita hanya buat bahagian nombor tu saja. Contohnya 2 apple tambah 5 apple. Ada berapa apple? 7 apple. Jadi di sini 3x tambah 5x akan jadi 8x. Ada juga student pakai ni. Cikgu, 8x kuasa 2. Ini tidak betul. Okey, ini tidak betul. Lepas tu negatif 2 tambah 9. Ada yang akan tulis cikgu 11y. Salah tu. Kalau kamu tak pasti, tanya ni.
Negatif 2 tambah 9. Dapat 7. Jadi ini ialah positif 7Y. Ini jawapan 5,2E soalan 1E. Lepas tu kita tengok soalan B. 6AB tambah 2BC tambah 10 tolak dengan buka kurungan AB tambah 3BC tolak 2. Oke, so ini 6AB tambah 2BC tambah 10. Lepas tu negatif darab dengan AB jadi negatif AB. Negatif darab dengan positif 3AB menjadi negatif 3AB, 3BC. Negatif 3BC. Negatif dengan negatif 2 menjadi positif 2. Ya, ini ya. Nepo ne nepo. Lepas tu kita kumpulkan yang sebutan yang serupa. 6AB dengan tolak AB. Ya, ini ya, kamu kena bila kita susunkan semula huruf-huruf ataupun nombor-nombor ataupun sebutan-sebutan, kita mesti bawa bersamanya operasi ataupun tanda positif negatif yang ada di depan sebutan itu. Yaitu di sini contohnya ini 6AB. Dia sudah di depan sekali lah. Dan ini tak ada tanda negatif di depan. Maka dia ialah positif. So, settle senang. 6AB. Lepas tu ada lagi AB tak? Ini ada AB lagi kan? Tapi di depan AB ni ada tanda tolak. Jadi bila kita pindahkan, susun semula, kita pindahkan AB ni ke belakang 6AB, kita mesti bawa bersama operasi tolak itu. Maka dia akan menjadi negatif AB. Saya tahu banyak yang ada juga yang dia akan tulis macam ni, 6AB tambah AB. Sebab soalan ini ialah tambah. Selepas AB datangnya simbol operasi tambah. Maka bila dia pindahkan AB ini, dia pun tulis tambah AB lah. Tapi kalau kita bandingkan ini dengan ini ialah tolak AB. Ini ialah tambah AB. Tak sama kan? Jadi bila kita pindah susun semula, tambah tolak ini kita mesti bawa bersama tanda operasi. Lepas tu AB sudah habis, so kita teruskan dengan tambah 2BC tolak 3BC. Ya, ini ya. Lepas tu tambah dengan 10 tambah 2. Maka menjadilah 6 tolak 1 5AB. Lepas itu 2 tolak 3. Hilang kan? 2 tolak 3. 2 tolak 3 ialah negatif 1. Maka ini akan jadi negatif BC. Dan tambah dengan 12. So, inilah jawapannya. Ini hasilkan 5AB. Ini hasilkan negatif BC. Ini hasilkan positif 12. Jadi jawapannya inilah. Ini saja jawapannya. Terlalu jauh Ada saya kecilkannya sedikit. 5AB tolak BC tambah 12. Nah, ini jawapannya. Oke, lepas itu kita tengok soalan C. 4XY tambah 5K. Tolak dengan, ini buka kurungan, negatif 3K tambah 7, tutup kurungan, tambah
13XY tolak K. Jadi 4XY tambah 5K ini tak ada apa nak buat. Yang ini ada negatif, jadi positif 3K. Negatif, positif, jadi negatif 7. Dan ini negatif, positif, masih positif. Dan positif, negatif. Lepas tu susun semula sebutan yang serupa. Menjadilah 4XY tambah 13XY tambah 5K tambah 3K tolak dengan K tolak 7. Kamu perhatikan bagaimana saya susun. Okey, saya macam susun dari depan ke belakang sajalah. Okey, apa maksud saya ya? Kamu tengok sini ya. Selepas langkah pertama kan, yang ditulis dahulu ialah 4XY. Maka saya masih kekalkan 4XY di depan sekali. Lepas tu saya pindahkan positif 13XY ke belakang 4XY. Selepas itu, selepas 4XY ya, yang datang ialah positif 5K. Maka lepas saya angkat positif 13XY ini ke belakang, saya slot in ke sini. Maka disambungnya akan ialah positif 5K. Okay, lepas tu sambung lagi dengan tambah 3K. Dan lepas tu ini negatif K. Saya pindahkan slot in ke situ. Maka dengan itu negatif 7 di hujung sekali lah. Inilah kita susun pindah-pindahkan semula. Okey, lepas tu kita selesaikannya. 4XY tambah 13XY menjadilah 17XY. Lepas tu 5K tambah 3K jadi 8K. Tolak dengan 1K jadilah 7K. Dan tolak 7. Okey, lepas tu soalan D. Ini jawapan dah ya. Soalan D. Soalan D. 7P tolak 8Q tambah 6PQ tambah dengan Q tolak 2P tambah PQ. Panjang soalan ni. Tolak dengan 10PQ tolak P tolak 4Q. Wow. Okey, so susun semua, hilangkan kurungan tu. Menjadilah 7P tolak 8. 8Q tambah 6PQ. Lepas tu ini tak nak masuk, jadilah positif Q. Tak nak masuk, masih negatif 2Q. 2Q pula 2P. Lepas tu tambah dengan PQ. Lepas tu negatif positif jadi negatif 10 PQ. Negatif jadi positif P. Negatif jadi positif 4Q. Dengan tu buang kurungan semua. Lepas tu susun semula, kita tengok dulu lah. Ada P, ada P, ada P. Lepas tu ada Q, ada Q, ada Q. Dan lepas tu
PQ, PQ dengan PQ. Sebelum kita buat langkah seterusnya, kita tengok dulu apa yang ada. Kita coba bezakan mereka dengan seperti apa yang saya buat lah. Garis dengan petak dengan bulatan. Oke. Lepas tu ini akan menjadi 7P ya. 7P datang dulu kan. 7P di depan lah. Lepas tu saya masukkan negatif 2P ke belakang 7P. Lepas tu saya masukkan tambah P ke belakang negatif 2P. Yaitu ini bawa ke depan, ini bawa ke belakangnya. Oke ya? Lepas tu sampailah ke pada negatif 8Q. Negatif 8Q. Sambung dengan tambah Q. Sambung dengan tambah 4Q. Oke, lepas 8Q, datanglah positif 6PQ. Yang ini ya. Yang ini saya angkat ini, slot in ke belakang ini. Angkat ini, slot in ke belakang ini. Ke belakangnya lah. Oke. Maka ada inilah keluar. Lepas tu 6PQ tu tambah dengan PQ tolak 10PQ. Hampir tak muat. Lepas tu selesaikannya. 7 tolak 2 tambah 1. 7 tolak 2 5 tambah 1 6P. Lepas ini ya, ini sudah settle. Lepas tu bahagian Q pula, negatif 8 tambah 1 tambah 4. Negatif 8 tambah 1 tambah 4 berapa? Tak tahu. Ini ada negatif 8 tambah 1 tambah 4. Jadilah negatif 3. So, ini akan menjadi negatif 3Q. Nah, lepas tu bahagian ini pula. 6PQ tambah PQ tolak 10PQ. 6PQ tambah PQ. Maksudnya 6 tambah 1. Tolak dengan 10. 6 tambah 1 jadi 7 tolak 10. 7 tolak 10. Dapat tak? Cukup tak? Tak cukup kan? Kurang berapa? Kurang 3. Inilah jawapan untuk soalan B. 6PQ 6PQ 6P tolak 3Q tolak 3PQ. Dan soalan terakhir untuk sesi kita hari ini. Soalan 1I. Kamu jangan untuk ini, kamu jangan nanti kalau dah ujian kamu jangan tulis begitu jauh lah jaraknya. Oke, saya jarakkan sebab saya buat tanda-tanda ya. Ini saya buat tanda kurung tu, saya buat satu kumpulan tu. So kamu boleh tulis macam ni ya. Ini sepatutnya lah. Sepatutnya macam ni ya. Oke, tak perlu jarak macam saya lah. Saya cuma asing-asingkan untuk memudahkan penerangan saya saja ya. Oke, selepas tu I. 2/3 FG tolak 9 MN tolak 1/2 FG tambah 3 MN tolak 1/6 FG. Wah, ada pecahan. Oke, kalau ada pecahan bagaimana?
Sama aja lah, selesaikannya aja. Oke. So, langkah pertama 2/3 FG. Tolak darab positif, negatif darab positif, negatif 9 MN, negatif darab negatif, positif 1/2 FG. Lepas tu positif jadilah positif, positif negatif masih negatif. Okay, so lepas ni kita kumpulkanlah sebutan yang serupa tu. Maka 2/3 FG tambah 1/2 FG tolak 1/6 FG tolak 9 MN tambah 3 MN. Bahagian depan ni nampak rumit kan? 2/3 tambah 1/2, lepas tu tolak lagi 1/6. Bagaimana kira ni? Jangan susah hati. Ini sahaja 2/3. Lepas tu tambah 1/2. Lepas tu tolak 1/6. Sama dengan 1. Okey lah. Jadi ini sama dengan 1 FG. Dan 1 kita tak tulis. Maka tinggallah FG sahaja. Lepas tu belakang ini bahagian N ini. Negatif 9 tambah 3. Apa jadi? Negatif 12 ke? Positif 12 ke? Positif 6? Negatif 12. Positif 12. Negatif 6. Positif 6. Mana satu tak pasti. Jangan takut. Masih ada kalkulator. Negatif 9 tambah 3. Negatif 6. So, ini akan jadi negatif 6 MN. So, jangan terlebih pandai dan tidak mau merujuk kepada kalkulator. Nanti tersilap secara tak sengaja, maka hilanglah markah dalam ujian. Rugi tau. Maka dengan ini habislah sesi kita hari ini. Kita jumpa lagi esok hari Jumaat. Kita jumpa lagi esok Isnin. Dan kita akan berjumpa setiap Isnin sampai Jumaat pada 11 pagi sepanjang tempoh PGP ini. Sekian, terima kasih.